Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya, Fatina Suha binti Mahalil, bersama dua orang lagi rakan saya iaitu Nur Izzatul Hana dan Nur Umairah Farizah akan membentangkan tentang analisis peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini menggunakan perbandingan antara buluh dan rebung. Seperti yang kita tahu, rebung ialah batang buluh muda yang lembut dan mudah dibentuk. Tetapi apabila buluh sudah tua, ia menjadi keras dan sukar dibentukkan. Begitulah juga dengan manusia. Seseorang itu lebih mudah dibentuk ketika masih kecil berbanding apabila sudah dewasa. Maksud peribahasa ini ialah mendidik ataupun membentuk seseorang mestilah dilakukan sejak kecil lagi. Pendidikan dan pembentukan sahsiah perlu bermula dari usia muda supaya nilai-nilai murni dapat disemai dengan berkesan. Jika seseorang dibiasakan dengan adab dan tingkah laku yang baik sejak kecil, dia akan membesar menjadi individu yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Selain itu, peribahasa ini juga menggambarkan nilai budaya masyarakat Melayu. Dalam budaya Melayu, adab, akhlak dan pendidikan awal dalam keluarga sangat ditekankan. Ibu bapa dan ahli keluarga memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak agar menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan peribahasa ini dalam kehidupan kita. Pertama, peribahasa ini menekankan kepentingan pendidikan awal. Pendidikan perlu bermula sejak usia muda kerana ketika itu akal dan emosi anak masih lembut serta mudah dibentuk. Jika pendidikan diberi sejak kecil, mereka akan mudah memahami nilai baik dan membawanya hingga dewasa. Ini menunjukkan bahawa proses mendidik tidak boleh ditangguh. Kedua, peribahasa ini berperanan membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia. Dalam budaya Melayu, pendidikan bukan hanya cemerlang akademik, tetapi juga untuk membina adab, sopan santun dan nilai moral. Anak-anak yang dibimbing dengan baik sejak kecil akan membesar menjadi insan yang berdisiplin, menghormati orang lain dan mempunyai jati diri yang tinggi. Ketiga, peribahasa ini membantu mewariskan nilai budaya dan identiti Melayu. Masyarakat Melayu amat menitik beratkan nilai-nilai murni seperti hormat kepada guru, patuh kepada ibu bapa serta semangat tolong-menolong. Dengan mendidik anak sejak kecil, nilai-nilai ini dapat dikekalkan dan diwariskan kepada generasi seterusnya supaya budaya Melayu terus terpelihara. Kepentingan terakhir, peribahasa ini menyedarkan kita tentang tanggungjawab guru dan ibu bapa. Mendidik bukanlah tugas seorang individu sahaja, tetapi tanggungjawab bersama antara keluarga dan sekolah. Ibu bapa perlu mendidik anak di rumah, manakala guru pula membimbing di sekolah agar perkembangan anak-anak seimbang dari segi akademik dan akhlak. Seterusnya, mari kita lihat makna denotatif atau makna tersurat bagi peribahasa ini. Makna denotatif ialah makna sebenar yang boleh kita jumpa dalam kamus dan ia tidak bergantung pada emosi atau kiasan. Pertama, perkataan melentur membawa maksud tindakan membengkokkan atau membentuk sesuatu supaya menjadi bentuk yang kita kehendaki. Contohnya, apabila kita melentur batang buluh, kita mengubah bentuknya supaya menjadi bengkok atau seperti yang diinginkan. Kedua, perkataan buluh bermaksud sejenis tumbuhan yang berbatang panjang, berongga dan tumbuh dalam rumpun. Buluh ini banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat dahulu seperti untuk membuat pagar, galah atau peralatan rumah. Yang ketiga,
Rebung pula ialah anak buluh yang masih muda dan lembut. Rebung ini biasanya boleh dimakan, tetapi dalam konteks peribahasa, ia menunjukkan keadaan buluh yang masih mudah dibentuk. Apabila digabungkan menjadi melentur buluh, ia bermaksud tindakan fizikal membentuk batang buluh. Namun, secara denotatif, peribahasa ini membawa maksud buluh mesti dibentuk atau dilentur ketika masih muda, iaitu semasa masih rebung, kerana pada masa itu ia lembut dan mudah dibentuk. Daripada maksud tersurat ini, kita dapat lihat asas kepada maksud kiasan peribahasa tersebut, bahawa manusia juga perlu dibentuk dan dididik sejak kecil ketika mereka masih mudah menerima tunjuk ajar dan bimbingan. Seterusnya, mari kita lihat pula makna konotatif, iaitu makna kiasan atau makna tersirat bagi peribahasa ini. Berbeza dengan makna denotatif tadi, makna konotatif ini tidak boleh dijumpai terus dalam kamus, tetapi difahami melalui pengalaman, emosi dan budaya masyarakat. Pertama, perkataan meluntur dalam konteks kiasan bermaksud mendidik, membimbing atau membentuk peribadi seseorang. Ia bukan lagi sekadar tindakan fizikal, tetapi usaha mendidik supaya seseorang mempunyai akhlak dan sahsiah yang baik. Kedua, buluh pula melambangkan individu dewasa atau hasil daripada proses pendidikan. Ini bermaksud apabila seseorang dibentuk dengan baik sejak kecil, hasilnya akan terlihat apabila dia dewasa nanti, sama ada seperti buluh yang tumbuh tegak dan kukuh selepas melalui proses pembentukan. Ketiga, rebung pula membawa maksud anak kecil atau generasi muda yang masih mudah dibentuk. Pada usia inilah mereka lebih mudah menerima tunjuk ajar dan nasihat daripada ibu bapa dan guru. Apabila kita sebut melentur buluh, secara kiasan ia merujuk kepada usaha membentuk akhlak, sikap dan peribadi manusia. Manakala dari rebungnya pula bermaksud proses pembentukan itu mestilah bermula sejak kecil lagi. Mari kita lihat makna pragmatik bagi peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Makna pragmatik ialah makna sesuatu ungkapan berdasarkan konteks penggunaan bahasa dan niat penutur. Dalam erti kata lain, ia melihat siapa yang menggunakan peribahasa ini, kepada siapa ia ditujukan dan untuk tujuan apa. Dari segi konteks sosial, peribahasa ini sering digunakan oleh guru, ibu bapa atau pemimpin masyarakat untuk menasihati tentang pentingnya pendidikan dan pembentukan sahsiah sejak awal. Sebagai contoh, seorang guru mungkin menggunakan peribahasa ini ketika memberi motivasi kepada murid tentang kepentingan berdisiplin dan beradab sejak kecil. Selain itu, ibu bapa dan guru memainkan peranan utama sebagai pembimbing ketika anak-anak masih dalam proses perkembangan. Mereka perlu memberi tunjuk ajar dan bimbingan berterusan agar anak-anak membesar dengan nilai yang baik dan menjadi insan yang berguna kepada masyarakat. Dari segi niat penutur, peribahasa ini digunakan untuk menasihati agar pendidikan dan pembentukan peribadi dimulakan sejak kecil. Ini kerana apabila seseorang sudah dewasa, perubahan atau pembentukan nilai menjadi lebih sukar untuk dilakukan. Selain itu, peribahasa ini juga digunakan untuk menyampaikan nilai moral dan pengajaran secara halus tanpa perlu menegur secara langsung. Dengan kata lain, penutur menggunakan peribahasa ini sebagai cara yang sopan dan beradab untuk menasihati orang lain. Kita beralih kepada implikator pragmatik bagi peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Implikator pragmatik merujuk kepada makna tersirat yang ingin disampaikan oleh penutur berdasarkan konteks dan situasi pertuturan. Dalam konteks peribahasa ini, terdapat beberapa implikator yang dapat dikenal pasti. Yang pertama, jika pendidikan diabaikan sejak kecil, maka sukar untuk membentuk akhlak dan disiplin apabila sudah dewasa. Hal ini bermaksud bahawa proses mendidik tidak boleh dilengahkan kerana tabiat dan nilai yang terbentuk di usia muda akan kekal sehingga dewasa. Yang kedua, peribahasa ini juga menyeru agar pendidikan tidak hanya tertumpu pada akademik, tetapi turut merangkumi nilai moral dan sahsiah. Ia menegaskan bahawa kejayaan sebenar seseorang bukan sekadar diukur melalui pencapaian pelajaran, tetapi melalui kepribadian yang baik. Yang ketiga, selain peribahasa ini menonjolkan budaya Melayu yang menekankan kasih sayang serta tanggungjawab bersama dalam mendidik anak. Ia menunjukkan bahawa dalam masyarakat Melayu, pendidikan anak-anak adalah tanggungjawab kolektif antara ibu bapa, guru dan masyarakat. Kita lihat pula analisis tindak tutur bagi peribahasa ini. Dalam pragmatik, tindak tutur merujuk kepada fungsi sebenar sesuatu ujaran berdasarkan niat penutur dan kesannya terhadap pendengar. Berdasarkan peribahasa ini, terdapat 3 jenis tindak tutur yang boleh dikenal pasti. Yang pertama, asertif, iaitu menyatakan kebenaran sosial. Peribahasa ini menyampaikan kenyataan bahawa mendidik anak sejak kecil adalah lebih berkesan berbanding apabila mereka sudah dewasa. Ia merupakan kenyataan yang diterima secara umum dalam masyarakat. Yang kedua ialah direktif. Direktif bertujuan untuk memberi arahan atau seruan kepada pendengar. Penutur menggunakan peribahasa ini untuk menasihati ataupun menyeru ibu bapa, guru dan masyarakat supaya memainkan peranan yang aktif dalam mendidik anak-anak sejak usia yang muda. Yang ketiga, ekspresif, iaitu meluahkan perasaan empati dan kasih sayang. Melalui peribahasa ini, penutur menunjukkan keprihatinan terhadap masa depan generasi muda serta menzahirkan nilai kasih sayang dan tanggungjawab dalam mendidik mereka. Seterusnya saya akan membentangkan tafsiran peribahasa meluntur buluh biarlah dari rebungnya berdasarkan beberapa teori semantik dan pragmatik dalam bahasa Melayu. Peribahasa ini bermaksud bahawa mendidik anak hendaklah bermula sejak kecil kerana ketika itu mereka masih mudah dibentuk dan diasuh. Iaitu teori pertama iaitu teori imagine. Melalui teori imagine ni, makna sesuatu bahasa dapat difahami melalui gambaran mental yang muncul dalam minda pendengar. Apabila kita mendengar peribahasa, kita dapat membayangkan rebung yang lembut dan mudah dilentur, sama seperti anak kecil yang mudah dibimbing dan dibentuk peribadinya. Jadi, imej meluntur buluh menggambarkan proses mendidik, manakala rebung menggambarkan anak kecil. Kesimpulannya, teori imagine menunjukkan bahawa didikan awal ni dapat membentuk kepribadian seseorang. Kedua ialah teori logik simbolik. Dalam teori ini, bahasa dilihat sebagai sistem simbol logik yang berasaskan hubungan sebab dan akibat. Sebagai contoh, rebung yang lembut boleh dilentur, buluh yang tua tidak boleh dilentur. Maka secara logiknya, jika mahu buluh berbentuk elok, ia mesti dilentur ketika masih rebung. Ini membawa maksud bahawa pendidikan dan pembentukan sahsiah mestilah dimulakan sejak kecil agar hasilnya baik apabila dewasa. Ketiga ialah teori metaphorical conceptual. Teori ini menjelaskan bagaimana kita dapat memahami konsep abstrak melalui konsep konkret. Dalam peribahasa ini, konsep pendidikan anak difahami melalui tindakan fizikal melentur buluh. Metafora asasnya ialah membentuk akhlak adalah melentur buluh. Ini bermakna proses mendidik anak sama seperti melentur rebung. Perlu dilakukan ketika masih lembut agar bentuknya indah.
Teori ini dapat menunjukkan bagaimana bahasa Melayu menggunakan metafora dan simbol alam untuk menggambarkan nilai kehidupan. Manakala teori keempat pula iaitu teori relevan menekankan bahawa makna sesuatu ujaran ini dapat difahami berdasarkan konteks sosial dan budaya. Dalam masyarakat Melayu, buluh sering dianggap simbol pertumbuhan, manakala rebung melambangkan anak kecil. Apabila seseorang menuturkan peribahasa ini, pendengar tidak menafsirkannya secara literal, tetapi dapat memahami maksud tersirat iaitu kepentingan mendidik anak sejak usia muda. Makna ini mudah difahami kerana ia selaras dengan nilai dan pengalaman budaya Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konteks pendidikan bahasa Melayu dalam era moden. Dalam konteks pendidikan masa kini, pendidikan bahasa Melayu bukan hanya tertumpu kepada aspek tata bahasa, ejaan atau penulisan karangan semata-mata. Sebaliknya, pengajaran bahasa Melayu ini berperanan lebih luas iaitu mendidik cara berfikir, berbahasa dan beradab. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga alat pembentukan minda dan kepribadian. Melalui pengajaran bahasa Melayu, murid bukan sahaja belajar menyusun ayat dengan betul tetapi turut memahami nilai sopan santun, budi bahasa dan kesantunan dalam pertuturan. Jadi manakala pendidikan awal pula sama ada di peringkat prasekolah atau sekolah rendah, ia dapat memainkan peranan yang amat penting. Pada tahap inilah murid mula membina asas kefasihan dan kesantunan berbahasa, menanam minat terhadap bahasa ibunda serta dapat membentuk jati diri sebagai anak bangsa Melayu yang berbudaya. Oleh itu, guru bahasa Melayu bukan sekadar penyampai ilmu bahasa tetapi juga pembentuk karakter, sikap dan nilai budaya dalam diri murid. Peranan guru amat besar dalam memastikan generasi baru bukan sahaja fasih berbahasa tetapi juga beradab, berfikiran matang dan mencintai bahasa ibu mereka. Kesimpulannya, pendidikan bahasa Melayu moden menuntut kita melihat bahasa sebagai medium pembentukan insan yang berilmu dan berakhlak. Bahasa Melayu juga bukan sekadar mata pelajaran tetapi wadah yang menyatukan bangsa, menyampaikan nilai dan mencerminkan identiti negara. Seterusnya, saya akan menghuraikan bagaimana peribahasa meluntur buluh biarlah dari rebungnya dapat dikaitkan dengan budaya pendidikan dalam masyarakat Melayu klasik. Dalam masyarakat Melayu tradisional, pendidikan tidak hanya berfokus kepada penyampaian ilmu atau fakta semata-mata. Sebaliknya, pendidikan pada zaman dahulu sangat menekankan didikan yang berasaskan adab, akhlak dan teladan. Masyarakat ketika itu percaya bahawa ilmu tanpa adab tidak membawa berkat. Oleh itu, setiap proses pendidikan dilakukan dengan penuh kelembutan, kesabaran dan kasih sayang. Proses melentur dalam peribahasa ini dapat menggambarkan pendekatan lembut dan berhema yang digunakan oleh ibu bapa dan guru dalam membentuk kepribadian anak-anak. Pendekatan ini juga seiring dengan amalan guru bahasa Melayu hari ini yang bukan sahaja mengajar kemahiran berbahasa tetapi juga dapat menyemai nilai budi bahasa dan kesantunan dalam diri murid. Dalam budaya Melayu klasik juga, keluarga dan komuniti ini memainkan peranan penting dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya berlaku di sekolah tetapi juga di rumah, di surau dan di tengah masyarakat. Inilah yang disebut sebagai sekolah kehidupan di mana setiap individu dewasa dianggap guru dan setiap pengalaman dijadikan pelajaran. Sebagaimana yang digambarkan dalam peribahasa ini, rebung melambangkan anak atau pelajar, manakala buluh ni dapat melambangkan insan dewasa yang matang dan kukuh nilai dirinya. Apabila proses pendidikan dilakukan secara bersama iaitu oleh guru, ibu bapa dan masyarakat, maka rebung yang lembut itu akan tumbuh menjadi buluh yang kuat dan berguna untuk bangsa. Kesimpulannya, pendidikan dalam bahasa Melayu klasik berteraskan adab, kasih sayang dan kebersamaan. Nilai-nilai inilah yang perlu diteruskan dalam sistem pendidikan moden supaya warisan kebijaksanaan bangsa tidak hilang di telang zaman. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang implikasi komunikasi dalam pendidikan bahasa Melayu yang berkait rapat dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini menekankan bahawa pendidikan dan pembentukan sasiah mestilah dimulakan sejak kecil.
kerana pada waktu inilah murid paling mudah dibimbing dan dilentur melalui komunikasi yang berkesan. Bahasa ialah medium utama dalam membentuk pemikiran dan khasiat murid. Setiap ucaran guru membawa kepada kesan terhadap cara murid berfikir dan berperilaku. Contohnya, apabila guru berkata dengan lembut seperti tidak mengapa, awak sudah cuba dengan baik, cuba lagi, cikgu yakin awak boleh. Murid berasa dihargai dan terus bersemangat. Berdasarkan teori image, iaitu image teori, apabila murid mendengar kata-kata lembut ini, mereka membayangkan imej yang positif tentang diri sendiri, seperti rebung yang dibentuk dengan kesabaran dan kasih sayang. Gambaran ini membina keyakinan diri dan menjadikan pelajar lebih terbuka terhadap bimbingan guru. Oleh itu, melalui bahasa yang positif, guru sebenarnya sedang merentur rebung membentuk murid menjadi individu yang berkeyakinan dan berakhlak mulia. Seterusnya, kesantunan bahasa guru mencerminkan keindahan budaya Melayu yang menekankan budi pekerti. Guru yang berbahasa sopan menjadi teladan kepada murid. Sebagai contoh, apabila murid membuat kesilapan, guru tidak menegur dengan marah, tetapi dengan menggunakan ujaran yang lembut seperti, cuba semak semula, mungkin awak boleh perbaiki sedikit bahagian ini. Berdasarkan teori logik simbolik, tindakan ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang logik. Guru yang menggunakan bahasa yang berhemah akan menghasilkan murid yang turut berbahasa sopan. Jika guru sebaliknya menegur dengan nada kasar, murid akan cenderung meniru gaya komunikasi tersebut. Maka kesantunan bahasa guru bukan hanya menunjukkan budi, tetapi juga menjadi faktor logik yang menentukan corak komunikasi murid. Bukti jelas bagaimana rebung dilentur dengan adab sejak kecil. Seterusnya, komunikasi yang berkesan perlu disertai dengan empati. Guru yang memahami emosi murid dapat menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, apabila murid gagal menjawab soalan dengan betul, guru berkata, tak mengapa, awak sudah berusaha. Cikgu tahu awak boleh buat yang lebih baik selepas ini. Menurut teori relevance, murid memahami ujaran itu bukan secara literal, tetapi melalui konsep, melalui konteks mereka sedar guru sedang memberikan dorongan dan kasih sayang, bukan sekadar menyatakan fakta. Ujaran yang relevan dengan emosi murid memberi kesan mendalam kepada murid, berasa difahami dan disokong. Jadi, komunikasi empati ini menjadikan guru seperti pelentur yang sabar, membimbing rebung dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Selain itu juga, bahasa yang santun dan mesra membina hubungan dua hala yang kukuh antara guru dan pelajar. Hubungan ini amat penting untuk mewujudkan suasana PDP yang harmoni. Contohnya, selepas pelajar berjaya menyiapkan tugasan, guru perlulah memberi pujian. Bagus, awak memang murid yang berdedikasi. Jadi, berdasarkan teori metafora konseptual, tindakan guru memberikan pujian ini dapat diibaratkan seperti melentur buluh, iaitu pujian berfungsi sebagai tekanan lembut yang memberikan tingkah laku positif murid. Melalui pujian yang berterusan, murid terbentuk menjadi seorang individu yang yakin diri dan berdisiplin. Maka, bahasa yang positif bukan sekadar komunikasi, tetapi juga sebagai alat dalam menentu peribadi dan khasiat pelajar secara berterusan. Walaupun komunikasi memainkan peranan penting dalam pendidikan, tetapi terdapat beberapa isu yang menghalang usaha untuk menerapkan nilai-nilai murni secara berkesan. Isu-isu ini menunjukkan cabaran besar dalam menghayati semangat melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Sistem pendidikan kini menekankan pencapaian akademik berbanding pembentukan akhlak. Sebagai contoh, pelajar sibuk mengejar murid sibuk mengejar markah tetapi kurangnya menitik beratkan cara berbahasa sopan terhadap guru. Berdasarkan teori logik simbolik, jika nilai kesantunan tidak diterapkan sejak awal, maka kesannya akan terbawa sehingga ke peringkat remaja. Hal ini menunjukkan bahawa apabila rebung dibiarkan tanpa dilentur, buluh akan tumbuh keras dan sukar dibentuk semula. Selain itu, media sosial menjadi punca perubahan gaya komunikasi murid. Contohnya, murid kini menghantar mesej kepada guru seperti OK, TQ atau DAN tanpa sapaan yang sopan. Jadi, menurut teori relevance, makna ujaran dipengaruhi oleh konteks sosial. Dalam konteks digital yang longgar, murid menyesuaikan diri dengan norma yang tidak formal sehingga hilang kesantunan. Oleh itu, guru perlu mengembalikan konteks kesopanan dalam komunikasi harian supaya nilai budi bahasa itu tidak hilang walaupun berada di dunia maya. Selain itu juga, guru kini dibebani dengan pelbagai tanggungjawab pentadbiran yang menyebabkan komunikasi dengan murid itu menjadi tergesa-gesa dan kurang berunsur empati. Sebagai contoh, apabila guru menegur murid dengan ujaran seperti "cepat siap, masa dah nak habis" tanpa memberi motivasi, ini menyebabkan, berdasarkan teori image, ujaran tegas seperti ini menciptakan imej yang negatif dalam minda murid. Mereka berasa tertekan dan tidak dihargai. Sebaliknya, jika guru menggunakan ujaran seperti "kita hampir siap murid-murid, teruskan sedikit lagi ya", murid akan membayangkan situasi yang positif dan bermotivasi untuk lebih berusaha untuk menyiapkan tugasan. Perbezaan generasi menyebabkan murid sukar memahami nasihat berbentuk peribahasa ataupun kiasan. Contohnya, apabila guru berkata, "Kalau hendak pandai berenang, turunlah ke air", murid mungkin tidak faham maksud tersiratnya. Berdasarkan teori metafora konseptual, murid masa kini kurang memahami pemindahan makna daripada bahasa kiasan kepada makna yang sebenar. Oleh itu, guru perlu menyesuaikan gaya komunikasi dengan latar murid supaya mesej budaya Melayu yang disampaikan itu terus difahami dan dihayati oleh murid-murid. Untuk memastikan komunikasi dalam pendidikan bahasa Melayu kekal berkesan dan berpastikan nilai budaya, beberapa langkah penambahbaikan boleh diambil agar semangat melentur buluh biarlah dari rebungnya terus diamalkan di dalam bilik darjah. Guru perlu menyepadukan nilai moral dalam setiap pengajaran bahasa Melayu. Misalnya, semasa mengajar peribahasa ataupun karangan, guru boleh mengaitkannya dengan situasi sebenar murid. Mengikut teori relevance, murid akan lebih memahami makna apabila contoh diberikan dalam konteks kehidupan mereka. Contohnya, guru boleh berkata, "Kalau kamu belajar rajin-rajin pada hari ini, hasilnya kamu akan lihat nanti sama seperti rebung yang tumbuh kuat apabila dijaga sejak kecil." Ini membantu murid memahami nilai dan makna budaya dengan lebih mendalam. Selain itu, guru perlu mengamalkan komunikasi yang lembut dan menyokong emosi pelajar. Berdasarkan teori image, bahasa Melayu yang baik membina gambaran yang positif dalam minda murid. Contohnya, ujaran seperti "saya tahu awak dah cuba, cikgu bangga dengan usaha awak", memberi motivasi dan menjadikan murid itu lebih yakin. Komunikasi begini ibarat pelentur yang sabar membentuk rebung tanpa mematahkannya. Di samping itu juga, sekolah boleh memperkenalkan program kesantunan berbahasa dalam talian seperti beradab di alam maya.
Berdasarkan teori logik simbolik, tindakan kecil seperti menulis komen sopan di media sosial akan membawa kesan jangka panjang terhadap pembentukan moral murid itu sendiri. Sebagai contoh, murid diajar menulis mesej seperti terima kasih cikgu atas bimbingan dan bukan hanya mesej pendek seperti OKTQ. Latihan kecil ini akan dapat melatih murid menggunakan bahasa yang berhemah walaupun di platform digital. Di samping itu, guru perlu diberi latihan supaya memahami teori semantik dan pragmatik serta mengaplikasikannya dalam komunikasi. Berdasarkan teori metafora konseptual, guru boleh menggunakan peribahasa ataupun kiasan dalam teguran. Contohnya, kalau rebung dijaga elok, buluhnya pasti akan kuat. Teguran ini lembut tetapi syarat dengan makna yang akan memberikan kesedaran tanpa menjatuhkan maruah murid itu. Jadi guru perlulah bijak berbahasa untuk mampu menjadi pelentur berhemah yang membentuk sahsiah tanpa kekerasan. Secara kesimpulannya, anak yang dibimbing dari rebungnya akan menjadi buluh yang teguh akarnya. Hal ini menunjukkan bahawa asas yang baik sejak muda akan menentukan kekuatan dan kejayaan seseorang apabila dewasa kelak. Didikan awal yang disemai dengan nilai bahasa dan budaya akan menumbuhkan insan yang kukuh akar budinya serta tinggi maruah bangsanya. Kesimpulannya, peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya bukan sekadar nasihat tradisional, tetapi ia prinsip komunikasi dalam pendidikan bahasa Melayu. Melalui aplikasi teori semantik dan pragmatik, guru dapat memahami bahawa setiap tutur kata ialah alat untuk membentuk pemikiran, adab dan emosi murid. Sebagai bakal guru bahasa Melayu, kitalah pelentur yang akan memastikan rebung bangsa ini tumbuh kukuh, berilmu, berakhlak dan beradab tinggi.